السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين حبيبنا وشفيعنا وفخرنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini pada suatu majlis yang insya-Allah membawa kebaikan kepada kita, akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan lagi perbahasan kita pada jihadun nafsi, jihad menentang hawa nafsu, jihad dan nafsi. Pengarang kitab ini menyatakan thumma manallahu azza wa jalla 'ala al-insani biminhajin hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ini, kepada manusia ini, Allah Subhanahu wa taala kurniakan, beri kepada kita ini atas kapasiti manusia. Kita ni makhluk Allah bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini satu minhaj yang sangat bijaksana. Minhaj, satu manhaj, satu acuan, satu manhaj cara hidup yang sangat hakim, yang sangat bijak, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang daripada manusia. Kadang-kadang kita ni setengah sebarang dia kagum dengan manusia, bijak dia ni, hebat dia ni. Tapi dah sudah waktu hari tu lagilah Allah Maha sempurna. Allah beri kepada kita ni dengan satu minhaj yang sangat bijaksana, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Masalah manusia ni masalah degil ya. Masalah degil, sombong, rasa hebat. Waktu dia masalah manusia ni. Dia makhluk tapi dia rasa nak jadi Tuhan. Itu macam masalah. Manusia ni makhluk tapi nak jadi Tuhan. Nak tongkat langit dan sebagainya. Itu masalah manusia ni. Bila Allah beri kekayaan, beri kekuasaan sikit, jadi Perdana Menteri dah ada di atas Perdana Menteri ada lagi. Allah lah raja, segala raja. Kalau kita jadi penguasa, pemerintah sebuah negeri, negara dan sebagainya, atas dia ada. Nak lawan ke mana? Agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah, siberah Allah Subhanahu wa taala. Agama ini milik Allah, siberatullah. Inilah acuan Allah, celupan Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama dia. Kita kata kita beragama Islam tapi nak buat celupan sendiri, boleh nak buat celupan sendiri. Kita nak dikenali sebagai seorang Islam, lepas tu nak celupan sendiri, nak buat sendiri agama. Tapi kita nak dikenali sebagai seorang Islam, kita nak buat celupan kita sendiri, mana boleh. Agama Allah adalah agama yang tetap. Allah ajar dah cara agama dia, panduan agama dia, syariat dia. Dan orang yang boleh mentafsirkan agama ni alim ulama lah. Pentadbiran agama, pentadbiran dari pentadbiran agama mungkin orang beri kita, tapi dah kalau kita jahil. Mungkin kita ketua agama, tapi kalau kita jahil, biarlah ulama yang tafsirkan ni, ulama menegur kita.
Kita tak boleh tegur, tak boleh menerima teguran ulama. Kita dah cukup alat. Kita dah cukup alat. Lepas tu ulama yang cukup alat dia, ulama mujtahid. Lepas tu lah ada hak untuk mentafsir Quran, Sunnah. Kita pun jadi pelik sungguh. Tukang rumah kita bukan tukang rumah, kita nak tegur tukang rumah. Boleh. Allahu Akbar. Jadi dunia pelikkan dari dunia ni. Jadi Allah menurunkan minhaj dia. Itu minhaj dia, cara hidup dia. Allah menurunkan Quran Sunnah itu penuh bijaksana. Dan orang yang boleh menafsirkan dia adalah orang yang ahli agama lah, mujtahid. Nabi SAW, zaman Nabi lah yang paling berkuasa menafsirkan agama. Datang kepada dia, direct kepada dia, disampaikan oleh Jibril, diajar oleh Jibril. Nabi pula yang sahabat-sahabat tengok baginda faham bahasa Arab dan sebagainya. Kita ni nak agama itu di bawah takbiran kita, bahasa Arab pun tak reti. Macam mana kita itu? Peling oleh dia, peling. Dengarlah kata-kata ulama yang beri nasihat kepada kita. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Sahabat pun tanya, untuk siapa itu nasihat tu? Mengenai perkara apa nasihat ni? Lillahi, nasihat berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman, kewajipan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat mengenai kitab Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mengenai wajibnya beriman kepada Allah, segala rukun iman dan sebagainya, itulah. Dan hadiah panjanglah lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dah nasihat belaka. Atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita ini minhaj hakim, liyakhudha bihi hadhihi al-quwa al-mukhtalifah. Jadi minhaj yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, mana agama dia itu, agama inilah yang akan mengatur kekuatan-kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada manusia ni. Kita rasa kita ada apa? Kalau sebelum minggu lepas tu, Tuhan telah letakkan kepada kita ini, pada kita ini adanya kekuatan-kekuatan, ada tenaga, ada tenaga kita ni, ada kecenderungan, ada bakat-bakat kita, ada persediaan kita waktu hari ni. Sebagai seorang manusia, kita ada nafsu, ada minat, ada kecenderungan, ada bakat dia. Allah sendiri lah bagi kita ni. Dah ada ni, tenaga semua ni kita ada ni, akal kita, hati kita ni, benda lah. Nak jaga dia, nak kawal dia, nak jadikan semua ni sistematik, comel perjalanannya, digunakan pada tempat yang comel. Akal kita, kalau lepas itu mikir benda, nak buat benda. Hati kita mana? Nafsu kita mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan minhaj. Entah dia kembali kepada manusia, entah ni panduan ni, hudan lil muttaqin. Dan kekuatan-kekuatan manusia ni pelbagai pula. Orang ni jenis ni, orang ni jenis ni, orang ni jenis ni, pelbagai. Tapi dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh mengawal semuanya. Dan di sinilah adanya peranan jihad. Kalau ikut akal aku nak buat begini, kalau ikut nafsu aku nak buat begini, kalau ikut kehendak hati aku, tak terkawal ni, aku nak begini. Sekarang ni Tuhan suruh beri panduan dia ni. Jadi mana ni nak ikut sambung ni? Inilah jadinya kena berjihad ni. Wa jihadun nafsi, dan jihad diri itu yakunu
bihamli taqatiha ala minhaji rabbiha. Waktu sekarang ni jihad kita nak bawa diri kita ni dan segala apa yang ada pada diri kita ni, nak bawa akal kita, nak bawa hati kita, nak bawa sanubari kita, nak bawa bakat-bakat kita, kehendak-kehendak kita ni, supaya tunduk patuh kepada minhaj Tuhannya. Itulah kalau selama ni waktu selama ni kita hidup nak bawa ni, biar agama tu sekup molek kita ni. Sekup molek kita ni boleh kawal kita. Agama yang mengawal kita. Agama yang mengawal kita. Ala minhaji rabbiha alladhi nazzalahu laha. Alladhi nazzalahu laha, yang Allah menurunkan laha baginya, bagi faedahnya. Dah. Allah turun ni semua ni untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita. Tuan-tuan sekalian, Allah beri Quran, beri putuskan Nabi untuk kebaikan. Apa orang tak mahu kebaikan? Nak rosak juga manusia ni, nak kita hala ke rosak juga. Laha, maknanya nazzalahu laha. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan minhaj dia tu untuk faedah manusia, untuk kebaikan manusia, untuk kepentingan manusia. Tahu apa tu buat lagi? Itu buat lagi lampu. Sama ada jahil, lari daripada ulama, lari daripada ulama. Berapa kena belik di syaitan dah. Lari tambah kepada majlis ilmu. Belitan syaitan yang pertama menjauhkan manusia daripada majlis ilmu. Majlis konsep itu ramai pergi belaka 100,000, 80,000 dah. Kat Ramadan pun buat juga dan sebagainya lah. Itulah. Kau tu ramai, kau tu. Mana ada perhimpunan yang lebih-lebih sangat. Kecuali perhimpunan konsert lah, ramai. Adalah ceramah agama, orang ramai ada. Orang ramai ada. Ustaz As-Samad dah mari sekali-sekala penuh stadium. Ustaz Azhar, Alhamdulillah. Tapi orang ramai, kau tanya waktu ni, kau belum rumah. Kau konsert lah. Habis penuh stadium. Nak main bola pun tak boleh. Ya. Jadi liar dengan agama ni, jadi liar. Sedangkan agama ni untuk faedah manusia, untuk kebaikan dia, untuk diri dia jadi comel, terak pada keluarga jadi comel, terak pada masyarakat jadi comel. Dan sebab apa ni nak masyarakat lagi daripada agama ni? Rosaklah masyarakat, hidup pun payah, jual beli payah, dia bagi barang tak boleh, bayar binti tak cukup, hutang tak bayar dan sebagainya. Tak kan menyusahkan. Tapi orang suka duduk susah. Manusia nak susah, nak senang. Tuhan nak beri kesenangan. Pelik sungguh. Wa tajidu hadzal makna fi qawlihi ta'ala, dan kamu akan mendapati makna ini yang saya terangkan tadi itu pada firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa ni, demi jiwa Allah ni menjadikan kita ni, demi wa ma sawaha, dan demi apa yang Allah sempurnakan pada jiwa kita ni. Kita punya manusia ni, jiwa kita ni Allah sempurnakan. Allah bersumpah dengan ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya itu, pada jiwa kita ni, fujuraha, ada buruknya, wa taqwaha, dan ada baiknya. Ada fujur, ada taqwa. Jalan dia, orang ni baik, orang ni Allah kepada, orang ni buruk, orang ni baik, ikut orang manusia.
Allah khabar belaka dah. Awak ni buruk, awak ni baik. Ikut awak mana? Awak larang tu semua ikut. Itu awak larang tu. Awak larang tu nak pergi situ, Jangan berzina, dia pergi berzina. Untuk habis keluarga. Kemarin tu lah baca tu. Duduk di IPTA dah. Pelajar IPTA. Tak negeri lain dah lah ni. Tak negeri lain dah lah ni kan. Saling dah tandas dengar khabar. Tak negeri lain dah. Dulu-dulu kita dengar negeri lain. Jadi tempat kita dah lah ni. Jadi dah susah lah hidup dia tu. Terbayangkan sendiri dia tu pun susah dah. Susahlah diri dia tu. Bayangkan nak bersalin dan tanda seorang diri malu, susah. Kita memang kesian ke dia dah. Kesian atas manusia tu. Dah jadi gitu dah. Tak boleh kawal diri. Itulah kena jaga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati bayi tu lah. Bayi tu mati, bagi hospital mati. Ia mari banyak dugaan lah tuan-tuan sekalian. Syaitan duduk situ saja, ia turuk habis. Satu perkara wajah ni mereka dia tak berhenti situ. Tidak berhenti situ tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala macam mana dia nak berhadapan dengan situasi semasa itu. Selepas dia kata memang hidupnya trauma payah. Hidup seterusnya tu payah kan tuan-tuan sekalian. Kesan dah Allah larang tu lah. Itu masalah larangan tu. Tak jaga betul-betul larangan Allah SWT. Dan jadi gitu, Masya Allah, na'udzubillah. Kita boleh bayangkan Allah tunjuk dah mana yang tak comel, fujuraha, tak comel, wa taqwaha, yang comel, yang membawa kepada takwa. Tunjukkan kita. Janganlah kita ni lalu jalan yang salah. Sebab kesannya sangat besar tuan-tuan sekalian. Atas dunia ni itu dah payah dah. Payah dah tu. Tapi di akhirat belum tentu lagi bertaubat jadi baik balik semua sekalian. Allah Maha bertaubat. Allah tunggu semua taubat manusia ni. Buat dosa malam, Allah tunggu taubat. Buat masa siang, Allah Subhanahu Wa Taala tunggu taubat. Selagi matahari dah terbit dari barat, bertaubatlah. InsyaAllah ada jalan lagi. InsyaAllah Isa dan sebagainya itu kembali pada jalan yang baik, jalan yang sebenar. InsyaAllah. Doa begitulah kan, supaya dia memanglah buat masa ini merupakan suatu kepayahan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah, berjayalah orang yang menyucikannya dengan perkara takwa tadi. Orang tu yang senang hidup dia. Senang ni tuan-tuan sekalian, tak mestinya kaya. Bukan sebab kaya senang ni. Bukan sebab fizikal dia gini-gini, bukan. Itu tidak menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah cipta pelbagai manusia. Ada tinggi, ada rendah, ada gemuk, macam-macam tu. Yang tak nak ikut jalan aku, tak kira lah lelaki ke, kurang ke. So ikut jalan tu, berjaya lah. Allah kata begitu je tu. Orang yang ikut jalan dia berjaya. Tak kira lah pendidikan yang tinggi mana pun. Ada ijazah 16, ijazah ada doktor 17, doktor PhD apa, kada ikut agama, tak berjaya. Pangkatlah tinggi mana pun, pangkatlah tinggi mana, gelaranlah setara mana pun,
Jadi pemerintah dengan apa sahaja nama sekalipun tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala tidak berjaya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala senang. Ya, senang dia sifat dia. Qad aflaha man zakkaha. Itu je lah. Tak payahlah nak dalil pun. Ya, tak payah nak dalil. Kata agama Islam ni bawah aku ke, bawah takdiran aku, tidak. Mu kena ikut agama. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah, rosaklah, binasalah orang yang mengotori jiwanya dengan mengikut jalan fujur tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ambil jalan fujur, jalan maksiat ni, jalan ahli-ahli maksiat atau jahat, fujur, dia rugilah, rosaklah dia, binasalah dia. Tak kira gelaran dia apa pun. Tak. Mana buat yang sifat Allah Subhanahu Wa Taala senang je. Senang je. Tak payahlah berdalam dalil. Ikhlas dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak laksana Islam ke tidak? Itu je. Tak. Berdalam dalil kita ni mungkin berapa puluh tahun dah. Payah apa nak laksana Islam kalau nak betul-betul. Pindah lah. Ni nak tafsir perlembagaan sakit kepala. Saya sendiri kalau saya jadi hakim, saya sakit kepala nak tafsir perlembagaan sekarang. Baik dah jelas. Kalau saya jadi hakim pun dengan kefahaman Tuhan beri sekarang ni mengenai agama pun, saya sakit kepala. Keluar kelai tak boleh. Kena guna taktik. Kalau saya berjiwa, saya ni berjiwa Islam, saya kena tafsir melalui jalan yang payah. Kena guna teknik-teknik yang di luar. Tanggap kes ke contohnya. Salah betul salah. Saya tanggap kes. Tanggap kes supaya budak tu umur 18. Barulah. Kena buat taktik-taktik gitu. Dah kan lagak nak cari taktik sama. Bukan lagak nak cari taktik sama. Orang hakim-hakim berjiwa Islam ni terpaksa melalui kona-kona lah, senang cerita. Sebab protokol yang ada ni, dia kalau baca saya lalu tu memang itulah, tidak membenarkan. Saya jadi hakim. Hak buat undang-undang ni parlimen. Ia berikan hakim 4 tahun undang-undang untuk melaksanakan. Tak sakit jiwa lah jadi hakim. Hakim Islam sakit jiwa lah tuan-tuan sekalian. Orang Islam wajib beriktikad. Quran itulah undang-undang yang tertinggi. Hadis Nabi itulah undang-undang yang tertinggi. Tuan-tuan sekalian, kalau perlembagaan itu kita iktikad dia mengatasi Quran Sunnah, maknanya itu adalah satu yang sangat bahaya. Dia sudut akidahnya boleh menjurus kepada kufur. Tak boleh main-main tuan-tuan sekalian. Dia undang-undang ni, dia mesti tidak bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Mesti tidak bercanggah. Wajib tidak bercanggah. Barulah ia jadi undang-undang Islam. Ini undang-undang ini mengatasi Quran. Kok mana? Tak boleh. Tak boleh. Orang Islam kena wajib mempunyai pahaman itu. Wajib mesti mempunyai pahaman itu. Sumber perundangan Islam yang tertinggi adalah Al-Quran was Sunnah. Itu adalah masdar al-asasi fi tashri' al-islami. Al-Quran was Sunnah. Mana yang bertentangan dia? Tak boleh. Jadi permudahkanlah pelaksanaan undang-undang Islam. Pergi, maknanya kita mesti kena ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah dah tahu kita ikhlas ke tidak. Kita pun tahu kita ikhlas ke tidak. Dan nak ke tabung itu. Jangan ada peluk-peluk so.
Wa makna alhamaha fujuraha wa taqwaha ay arsyadaha ila subulil khair wa bayyana laha subulal syarri jami'an. Jadi tadi hak masuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu masuk apa? Arsyadaha, yang Allah Subhanahu wa taala arsyada, memberi petunjuk, menunjukkan jalan kepada subulil khair, jalan-jalan kebaikan. Manusia tidak boleh hujah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah khabar belaka dah dalam Quran, mana-mana jalan hak ni mengikut, jalan hak ni jangan ikut. Tidak boleh hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khabar belaka dah. Nabi telah menyempurnakan risalahnya, Nabi telah menyempurnakan tablighnnya. Kita tak ada alasan dah, tuan-tuan sekalian. Agama ni orang faham dah sepatutnya. Orang faham dah, cuma tak bertindak lah. Cuma nafsu ni menguasai, kekayaan menguasai, pangkat menguasai. Kita tak sanggup nak tinggal tu. Tak sanggup nak tinggal tu. Tak sanggup nak tinggal tu yang jadi masalahnya. Apabila bertembung di antara agama dengan perkara-perkara lain, agama lah kita kena julang dulu. Harta nyawa sendiri, sebab itulah Nabi pun berperang, sahabat pun berperang, dan sepanjang zaman pun berlaku peperangan. Sehinggalah sekarang ni Palestin dah perang ni kok. Peperangan itu mestilah kerana menjaga agama. Sanggup jiwa dia dengan agama menang agama lagi. Dia sanggup korbankan jiwa dia. Inilah Allah menuntut daripada orang mukmin. Allah mengambil daripada mukmin syuhada-syuhadanya. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan pangkat kalau dah, dengan kekayaan kalau dah, dengan projek-projek kalau dah, dah ugok kita ni, tuan-tuan sekalian, mana cikgu dah ugok. Takut nak menyatakan kebenaran pun takut dah. Wa bayyana laha subulal syarri jami'an, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ni, jiwa kita ini, jalan-jalan kejahatan semuanya diterangkan tu. Nak kata apa lagi? Ini perlukan semangat ni, orang Islam perlukan semangat. Kata tengah tiba jahat ni. Kalau sadar gitu, sadar tak ada benda, tak ada benda. Wa takunu tazkiyatuha bihamliha ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, dan adalah tazkiyah itu, penyucian jiwa itu berlaku dengan membawa jiwa itu kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak bawa tu lah, biar diri itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan sekalian. Wa tadsiyatuha, dan pengotoran jiwa itu bi akhdhiha bi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Pengotoran jiwa itu dorongannya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, sifat jelas yang Allah Subhanahu wa taala telah pun menerangkan kepada kita dengan penerangan yang sejelas-jelasnya. Maka wajiblah atas kita ini melalui mengambil jalan tersebut. Jangan berdodok dalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan kepentingan dunia ini, tak ke mana pun. Tak ke mana pun. Sampai masa je kita tak ke mana pun. Tuan-tuan sekalian, dapat masa dia tak ada apa dah kita ni. Sekadar itulah saja tuan-tuan sekalian, peringatan pada diri sendiri sebagai tanggungjawab orang yang ada kefahaman agama sebenarnya, untuk memberi kefahaman, untuk memberi nasihat dan menegur untuk kebaikan diri sendiri dan untuk kebaikan agama. Tuan-tuan sekalian,
Ya. Sekadar itulah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.